Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat kembali kepada laluan online bersama dengan Seberang Pride City Channel. Saya ucapkan semoga semua rakan-rakan netizen, rakan-rakan media yang saya kasihi, seluruh penduduk Pulau Pinang berada di dalam keadaan sihat, selamat dan sabar melalui tempoh PKP, dan juga mestilah kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat di sekeliling. Walaupun di dalam keadaan PKP dan pandemik COVID-19, usaha-usaha untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat harus diteruskan kerana kita mesti terus hidup seperti biasa, menunaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada MBSP dan juga semua warga kerja MBSP. Rakan-rakan netizen, rakan-rakan media yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih pada petang ini bersama saya Ahli Majlis Encik Zainuddin. Begitu juga Puan Setiausaha Bandaraya, Puan Engineer Haji Rosnani dan Cik Syarul Nizat, Pengarah Keuangan. Mulai pada hari ini kita mula merangka bajet bagi tahun 2022. Seperti kebiasaan, MBSP mengamalkan prinsip inclusiveness, menyediakan ruang untuk semua pihak memberi pandangan di dalam sistem pentadbiran MBSP, khususnya di dalam peruntukan keuangan untuk dibelanjakan kepada rakyat Seberang Perai. Setiap tahun bulan 3 akan diadakan soal selidik. Dan pada kali ini kita terpaksa mengikut norma baru kerana SOP PKP tidak membenarkan perjumpaan di dalam kumpulan yang ramai. Walaupun kita masih berpeluang untuk berjumpa secara virtual atau secara maya, malahan dengan norma baru dan kreativiti daripada kaki tangan MBSP, warga kerja MBSP, ahli-ahli majlis, kita telah mewujudkan Seberang Pride City Channel sebagai medium untuk bertemu dengan rakyat, untuk mendapat dan mendengar pandangan rakyat serta menyampaikan maklumat-maklumat kepada rakyat. Pada petang ini kita akan lancarkan survey ini, dan saya amat berharap kepada semua penduduk Seberang Perai, tak kira agama, bangsa, umur dan juga pekerjaan, mestilah mengambil bahagian. Kerana kami bersedia untuk memperuntukkan keuangan tanpa mengira sama ada anda golongan minoriti ataupun anda golongan majoriti. Supaya setiap daripada anda mendapat faedah daripada peruntukan keuangan bajet pada tahun 2022. Dan dengan sesuai dengan pendekatan Penang Gender Responsive Participatory Budgeting atau Gender Responsive Participatory. Susah saya nak sebut, dah panjang sangat. Tinggal sekolah pun dah lama dah. Sesuai dengan pendekatan Gender Responsive Participatory Budgeting Penang Model, satu-satunya kaedah untuk mendapat pandangan rakyat ikut model Pulau Pinang. Petang ini kita lancarkan soal selidik yang dahulunya mempunyai 11 soalan. Dan sekarang dipendekkan kepada 5 soalan saja untuk memudahkan tuan-tuan memberi jawapan. Di samping itu, kita juga telah mempunyai 9 saluran. Kalau sebelum ini hanya ada satu saluran iaitu Facebook MBSP, tetapi pada kali ini ada 9 saluran soal selidik mengikut kesesuaian selera rakan-rakan netizen yang saya hormati sekalian. Kalau anda memulai dengan Facebook ataupun dengan web page MBSP yang akan saya tunjuk sebentar lagi,
Alamatnya adalah seperti sebelum ini, www.mbsp.gov.my. Ataupun paling mudah masuk kepada Google search, tulis MBSP, ia akan terpapar laman rasmi MBSP. Klik kepada laman rasmi MBSP, ia akan membawa kepada page pertama, laman web ataupun laman sesawang MBSP. Yang kedua adalah melalui Telegram. Tadi melalui web rasmi secara konvensional. Sekarang melalui Telegram, t.me/mbsppg. Ada dalam press kit yang akan kita edarkan nanti dan akan dimuatkan dalam Facebook. Alamatnya t.me/mbsppg. Tetapi bagi siapa yang telah ada akaun Telegram, tulis saja MBSP, sudah dapat mencari, dapat menghubungi dengan MBSP dan terus dengan soalan-soalan yang ditanyakan dalam Telegram tersebut. Untuk Facebook, seperti biasa, kalau anda ada akaun Facebook, search MBSP, anda akan dapat melihat paparan yang membawa kepada soal selidik. Yang ketiga adalah melalui Instagram ataupun Instagram @MBS Majlis Bandaraya Seberang Perai. Anda akan dapat pergi kepada Instagram dan terus kepada soalan. Yang keempat melalui Twitter. Yang kelima, boleh juga melalui Facebook Buletin Mutiara. Ini yang diuruskan oleh Pejabat SUK Negeri Pulau Pinang. Yang keenam adalah melalui Facebook portal rasmi Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang ketujuh melalui Penang Smart Parking Application, iaitu application yang boleh dimuat turun daripada Play Store. Sekiranya anda menggunakan Android ataupun anda menggunakan iOS, boleh muat turun daripada Play Store atau Google Play dan anda akan dapat apps PSP, dan di dalam itu akan ada banner yang menunjukkan kajian soal selidik MBSP. Tetapi bagi sesiapa yang memilih Penang Smart Parking, banner tersebut akan hanya mula dipaparkan pada 4 Mac. Kalau hari ini anda masih belum dapat melihat, anda kena tunggu pada 4 Mac 2021. Yang ke-8, melalui Facebook dan Instagram Penang Smart Parking juga akan mula pada 4 Mac. Dan yang ke-9 adalah Facebook dan Instagram GRPB Penang dan akan dipanjangkan ke grup-grup WhatsApp yang lain-lain lagi. Banyak saluran, soalan dipendekkan. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan terus mengambil bahagian. Malahan bagi pengguna yang menggunakan Penang Smart Parking, mereka akan diberi parking percuma sebanyak RM3 dan 9,000 responden yang pertama akan diberi hadiah ini untuk mendapat nilai parking RM3. Saya mengucapkan terima kasih kepada PWDC, Penang Women Development Corporation, yang telah menaja sebahagian besar daripada kupon ini, dan juga kepada High Tech Padu Berhad yang juga menaja serta memberi ruang kepada dalam portal mereka untuk diambil bahagian oleh penduduk Seberang Perai. Oleh itu, saya menyeru kepada semua penduduk Seberang Perai, rakan-rakan netizen yang saya kasih sekalian, begitu juga rakan-rakan media, panjangkan maklumat ini. Kalau masuk melalui portal Penang Smart Parking, anda akan mendapat hadiah token RM3 kupon letak kereta. Tetapi jika anda masuk melalui saluran-saluran lain, tidak ada hadiah token tersebut. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, di dalam soalan tersebut, anda diminta memilih keutamaan. Supaya kita dapat menentukan keutamaan mana yang perlu diperbanyakkan bajet supaya mencapai hasrat yang dikehendaki oleh rakyat. Dan selepas itu anda diminta untuk memberi latar belakang. Tujuannya adalah untuk kita menilai
profil penduduk seperti jantina, lelaki, wanita, OKU, umur, uh, maklumat asas saja. Tak perlu memasukkan nama. Malahan tidak ada ruang untuk memasukkan nama anda kerana kita tidak mahu maklumat-maklumat tersebut terlalu bias dan juga memihak kepada pihak-pihak tertentu. Saya akan teruskan kepada tutorial. Tetapi sebelum itu saya juga ingin tunjukkan kepada anda semua sekiranya anda menggunakan handphone atau telefon pintar, jika anda masuk kepada www.mbsp.gov.my, anda akan lihat Facebook rasmi MBSP. Ini adalah Facebook rasmi MBSP selepas dimasukkan address www.mbsp.gov.my. Ada 3 radio button dekat situ. Satu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, cyber counter. Untuk soal selidik tak payah pergi ke cyber counter, pilih bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Kemudian anda akan dibawa kepada page seperti ini dan ada running notes di atas. Dia kecil sangat. Atas ni ada running notes. Dia akan bergerak dan anda pilihlah soal selidik berkaitan dengan bajet survey. Mudah dan terus hanya ada 5 soalan sahaja. Terus menjawab dan hantar. Tuan-tuan dan puan, saya ingin tunjuk di skrin supaya lebih jelas. Okay. Ahli majlis. Ini dah dimasukkan ke dalam, selepas pertamanya tuan-tuan akan menemui, jika anda masuk www.mbsp.gov.my, anda akan jumpa 3 radio button tadi, iaitu English, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, cyber counter. Klik pada bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Kalau anda klik pada cyber counter, dia akan pergi kepada perkhidmatan cyber yang lain. Klik pada bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Selepas itu dia akan paparkan seperti ini. Banner ini dia running. Dia berpusing-pusing kerana kita mempamerkan maklumat-maklumat yang perlu anda lihat. Anda boleh kontrol banner ni dengan pergi kepada arrow. Terus cari, tak payah tunggu giliran. Cari, ada banyak maklumat. Saya guna mouse ya. Saya tak nampak, saya guna mouse. Anda boleh terus cari. Ataupun anda boleh guna, kalau touch screen, boleh guna dekat sini, terus cari. Dah masuk. Okey. Okey, terus cari maklumat. Terlepas. Okey. Ini adalah banner dia dan klik. Ini adalah paparan yang akan dikeluar di dalam desktop ataupun smartphone. Jika tuan-tuan nak mendapatkan maklumat lebih lanjut, tapi saya berpendapat tak perlu panduan kerana terlalu simple. Saya akan tunjukkan juga panduan. Boleh klik dekat bahagian bawah ni. Bahagian sini ada panduan. Dia akan memaparkan panduan. Tak payah baca banyak-banyak. Kalau baca pun confuse saja. Saya terus. Dia akan papar begini. Yang penting, ini adalah keutamaan. Contohnya, fokus pembangunan sekular ekonomi, kebersihan dan kehijauan. Sekular ekonomi bermaksud ekonomi yang akan diperuntukkan untuk membangunkan sekular ekonomi yang baru, iaitu satu dasar di mana penggunaan sumber seperti kita semula, seperti penggunaan semula dan lain-lain lagi akan dipergiatkan. Dan pengurangan sampah
penjanaan um, tenaga daripada bahan-bahan yang telah digunakan. Bermaksudnya circular economy adalah ekonomi yang berpusing-pusing. Bukan dibandingkan dengan linear model, kita guna, kita buang ke dalam tong sampah. Tetapi circular economy kita guna dan kita guna semula. Circular economy melibatkan dasar dan juga melibatkan pelaksanaan. Kita akan wujudkan dasar supaya pihak-pihak yang menghasilkan barangan, yang menggunakan barangan agar mengguna semula dengan kaedah-kaedah yang mudah. Itu dimaksudkan circular economy. Kita akan jelaskan dalam forum-forum yang lain. Tetapi dalam kumpulan ini juga ada kebersihan, iaitu pungutan sampah, kaedah pungutan sampah dan juga kehijauan, bermaksud greener, kawasan menghijaukan di kawasan-kawasan sekitar. Jadi dalam tajuk satu bukan circular economy saja, dia ada juga kebersihan harian, pungutan sampah dan juga kebersihan di kawasan sekitar. Begitu juga kehijauan. Yang kedua, ruangan hijau, penyelenggaraan dan tempat awam. Beza hijau di atas dengan penyelenggaraan ruangan hijau, ini adalah space, open spaces. Juga ruang-ruang hijau. Manakala kehijauan di atas adalah berkaitan dengan landscape dan sebagainya. Di bawah ketiga, pengangkutan dan koridor hijau. Ini bermaksud bukan kita nak warnakan koridor pengangkutan dengan warna hijau, tetapi kita akan sediakan laluan berbasikal, kita akan sediakan sistem pengangkutan yang less carbon emission. Contohnya kenderaan-kenderaan sekarang ni telah boleh guna diesel Euro 6. Kalau kita perlu syaratkan kepada kenderaan kita, kalau anda perlu inginkan environment yang lebih baik, yang dimaksudkan hijau tadi, kita akan syaratkan kepada kenderaan kita atau kenderaan-kenderaan yang lain supaya menggunakan Euro 6. Kita boleh mulakan dengan MBSP kerana ini adalah dalam kawalan kita. Penggunaan tenaga yang mampan, seperti sekarang kita sedang menggalakkan pembangunan industri dan perumahan menggunakan tenaga solar. Tidak ada paksaan, tetapi ada banyak package untuk mereka menggunakan tenaga yang boleh diperbarui, yang telah pun ada di pasaran. Jika anda merasakan ini perlu diutamakan, letakkan dia nombor 1. Jika anda rasa jika ia kurang penting, letakkan di nombor 6. Memastikan kemampuan pemilikan rumah, ini senang faham, housing needs dan juga kualiti kehidupan. Jika ini yang dirasakan penting, letak nombor 1. Ketahanan perubahan iklim, iaitu untuk menangani perubahan iklim yang ada sekarang, apakah ia menjadi agenda utama. Jika ia menjadi agenda utama, letakkan ranking nombor 1. Dan kita akan adakan banyak program untuk memastikan penghasilan karbon dapat dikurangkan. Kerana perubahan iklim pada dasarnya adalah disebabkan oleh penghasilan karbon yang banyak. Oleh itu kita akan gunakan perkenalkan undang-undang supaya industri pembangunan dan lain-lain lagi tidak menghasilkan karbon yang banyak, menggunakan sumber-sumber asli dengan lebih baik, dengan lebih optimum, dan seharusnya akan memberi suatu alam sekitar yang baik. Anda boleh pilih ranking tersebut, kami akan menentukan perbelanjaan-perbelanjaan mengikut ranking yang anda telah tentukan tadi. Dalam tutorial ini ditunjukkan tak boleh pilih 2. Kerana kita mesti pastikan. Kalau pilih 2 tak boleh hantar. Dia akan keluar nota kat bawah. Please don't select more than one response per column. Tuan-tuan minta maaf, kita guna bahasa Inggeris. Bahasa ini kita guna Google Form. Di dalam Google Form ni tuan-tuan, Google Form ni free saja. Kita tak payah pakai license. Jadi dia keluar dalam free, bila keluar dia keluar hak asal dalam bahasa Inggeris. Saya minta maaf kepada ahli bahasa kalau anda terasa kami membelakangkan bahasa Malaysia, bukan maksud begitu. Kita guna Google Form yang percuma
yang disediakan oleh Google, tetapi bila ada komen-komen dia akan keluar dalam bahasa Inggeris. Minta maaf tuan-tuan. Dan kalau anda kena pilih satu saja. Pilih seperti ini. Satu fokus satu. Sama ada satu, contohnya fokus yang pertama pilih satu, yang kedua pilih dua, begitulah seterusnya. Ataupun yang pertama pilih dua, yang berikutnya pilih nombor lain daripada dua. Saya akan pergi pada actual case. Ini actual. Saya akan mulakan dengan saya sendiri yang akan membuat survey. Saya jadi responden. Klik soal selidik. Okey, dekat bahagian ni tuan-tuan. Soal selidik bajet 2022 yang dekat bahagian ni. Dan ini ada penceritaan, kalau tuan-tuan tak mau baca pun tak apa, kalau rajin baca pun boleh. Saya pilih bagi diri saya sebagai individu, bukan Datuk Bandar, saya pilih nombor 1, sekular ekonomi. Kerana sekular ekonomi, kebersihan dan kehijauan adalah merupakan satu kaedah untuk membangunkan bandar, menaikkan nilai kualiti hidup serta merupakan fokus dalam ekonomi pasca COVID-19. Yang kedua adalah ruangan hijau. Saya pilih ranking nombor 3. Dan yang keempat, pengangkutan dan koridor hijau. Saya pilih ranking nombor 2. Yang kelima, penggunaan tenaga yang mampan. Saya tak boleh lagi pilih yang ni. Kalau saya pilih sama, dia tak akan dapat hantar. Nanti dia dah keluar kenyataan dekat di bawah. Please don't select more than one. Jadi dia kena pilih yang lain. Saya akan pilih yang ketiga. Dan lepas itu memastikan kemampuan pemilikan rumah. Mungkin sebab saya dah ada rumah, saya letak nombor 4. Nombor 5. Tapi bukan tak penting. Yang tak ada rumah mungkin dia rasa itu. Kerana dalam semua fokus ini adalah penting. Bukan bila kita pilih dia tak penting. Kita akan letakkan juga perbelanjaan kita. Cuma kita nak lebih, mana pandangan kita lebih antara 5 ini. Tentu kita tidak boleh memilih semua. Ketahanan perubahan iklim dan serta ranking yang terakhir. Okey, lepas itu saya pilih perkhidmatan yang diberikan. Adakah saya berpuas hati? Ini berkaitan dengan perkhidmatan yang lain di MBSP yang anda telah menggunakan setiap hari. Saya pilih sangat memuaskan. Dan saya lelaki dan juga umur 60 tahun ke atas. Itu saja. Selesai. Dan adakah anda OKU? Saya bukan OKU, tidak. Dan saya submit. Selesai. Dan boleh share dengan orang lain pula. Tak sampai 3 minit. Amat mudah. Daripada 11 soalan kita pendekkan kepada 5 soalan supaya anda mudah untuk menjawab. Dan kami amat-amat berharap supaya anda semua, rakan-rakan netizen, rakan media, ambillah bahagian kerana ini adalah hak anda untuk menyatakan pandangan anda bagaimana MBSP harus berbelanja hasil daripada wang cukai yang telah dibayar. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, saya telah selesai untuk tutorial pada petang ini. Video ini boleh replay, boleh share, boleh like. Saya harap anda share lah kepada sebanyak mana rakan-rakan sama ada duduk di seberang perai atau yang mengunjung ke seberang perai, kerana ia tidak memerlukan kos dan tidak rahsia, bukannya sulit. Boleh share seberapa banyak yang boleh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.